Latar belakang Carilion. Carilion merupakan sebuah syarikat perkhidmatan pengurusan pembinaan dan kemudahan mati nasional Britain. Carilion telah menjadi sebuah syarikat awam berhad pada tahun 1999 apabila Tarmac Group berpisah menjadi syarikat bahan binaan Tarmac. Aktiviti operasi Carilion dipecahkan kepada tiga segmen iaitu perkhidmatan sokongan, pembiayaan projek dan perkhidmatan pembinaan. Carilion telah menggaji kira-kira 43,000 orang pekerja di seluruh dunia dengan 19,000 daripadanya adalah di UK. Carilion telah menunjukkan prestasi dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari tahun 2010 sehingga 2016. Walau bagaimanapun, Carilion telah mengalami perubahan yang drastik pada tahun 2017 dengan jumlah hutang yang sangat tinggi, seterusnya menyebabkan syarikat Carilion melalui pembubaran wajib pada tanggal 15 Januari 2018. Selamat sejahtera Doktor dan rakan-rakan. Nama saya Ong Jing Wen dan nombor matrik saya ialah A176219. Sekarang saya akan meneruskan untuk isu Carilion. Isu pertama Carilion adalah berkaitan dengan amalan pengiktirafan hasil agresif. Ia mengeksploitasi skim kewangan rantai bekalannya di mana ia menggunakan hampir 500 juta pound. Seterusnya, strategi perekonomian agresif digunakan dengan cekap untuk menutup penyertaan kewangan bagi meningkatkan tunai bersih, mengurangkan hutang dan meningkatkan tunai yang dijana daripada operasi. Isu kedua berkaitan penggunaan teknik pemfakturan songsang. Carilion menggunakan teknik ini untuk menyembunyikan hutangnya agar penyertaan kewangan syarikat kelihatan lebih sihat. Contohnya, Carilion merekodkan aliran tunai operasi bernilai 115 juta pound dan keuntungan operasi sebanyak 145 juta pound pada tahun 2016. Namun, aliran tunai operasi ini telah diperkuatkan oleh kenaikan 200 juta pound dalam pemiutang lain. Sekiranya ketiadaan wang yang diperoleh daripada pemiutang lain, aliran tunai operasi akan berkurangan. Isu ketiga adalah divisi pension berkaitan polisi dividen yang lemah. Carilion mengagihkan dividen yang semakin meningkat kepada para pemegang saham dan dividen ini disokong oleh kenaikan serentak dalam harga saham. Namun, dana pension mencapai divisi sebanyak 811 juta pound pada tahun 2016. Ini menggambarkan bahawa pengurusan peringkat atasan memilih untuk mengagihkan dividen kepada para pemegang saham dan bukannya menggunakan wang itu untuk membayar komitmen pensionnya kepada para pekerja. Isu keempat berkaitan insentif tidak berkadar untuk mengekalkan nilai muhibah dalam akaun. Carilion mencatat muhibah sebanyak 330 juta pound pada tahun 2011. Tetapi jumlah ini kekal berterusan selepas 5 tahun walaupun ia mengalami kerugian berturut-turut. Isu kelima adalah kontrak margin rendah digabung dengan hutang berlebihan. Margin operasi Carilion dalam tempoh lalu adalah antara 1 hingga 4%, manakala margin pendapatannya adalah dalam jumlah 2 hingga 3%. Tetapi ia yang sering terlibat dalam kontrak jangka panjang tidak memberi petunjuk dalam penyertaan kewangan tentang cara syarikat mengambil kira kontrak jangka panjang. Seterusnya, masalah pertama yang wujud adalah berkaitan pemerahan pembekal dengan membuat pembekal menunggu selama 120 hari untuk pembayaran. Carilion kemudian menyalahgunakan skim kewangan rantaian bekalan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2012. Masalah yang kedua adalah Carilion bertahan dengan model perniagaan yang tidak mampan dan menjadi semakin melulu dalam mengejar pertumbuhan. Contohnya, Carilion memperoleh banyak persaingan walaupun tidak membenarkan atau merancang untuk sinergi. Masalah seterusnya adalah pemegang saham utama menjual sahamnya atas kebimbangan strategi, pengurusan kewangan dan tabir urus korporat. Ini sahaja daripada saya. Seterusnya adalah punca. Yang pertama, pengurusan projek yang lemah dan pengawasan terhadap operasi harian mengakibatkan kelewatan terhadap projek dan lebihan kos yang tinggi. Carrier mengalami kerugian tuntutan di bawah litigasi melebihi 242 juta pound terhadap 4 projek utama iaitu Labuan Pinggir Barat Aberdeen, Hospital Metropolitan Midland, Royal Liverpool University Hospital dan Penjara HM. Yang kedua adalah masalah dalam pengurusan menyebabkan sukar bagi pengurus Carilion mengesan pendedahan risiko keseluruhan firma di mana Carilion mempunyai 326 anak syarikat dan 169 orang pengarang. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya ialah Hak Chulian dengan nombor matrik A176383. Sekarang saya akan membentangkan kronologi skandal Carilion. Pada 10 Julai tahun 2017, Ketua Eksekutif syarikat telah meletak jawatan. Profit warning pertama telah dikeluarkan dan syarikat mengumumkan bahawa ia terpaksa mengambil peruntukan sebanyak 845 juta pound disebabkan masalah pembayaran pada kontrak pembinaan yang hampir siap. Pada 11 September pula, Ketua Kewangan syarikat telah meletak jawatan. Dan profit warning kedua telah dikeluarkan pada 29 September tahun 2017 disebabkan kerugian 6 bulan sebanyak 1.15 bilion pound. Pada 17 November pula, profit warning ketiga telah dikeluarkan. Syarikat telah mengesahkan bahawa mereka akan melanggar perjanjian hutan dan mengakui bahawa mereka mencari pembeli aset syarikat dengan harapan dapat mengumpul 300 juta pound.
Pada 11 Disember tahun 2017, pemegang saham terbesar Carillon, Kyoto Partner telah mengurangkan separuh kepentingannya dalam syarikat. Seterusnya, Carillon telah menjual sebahagian besar perniagaan pengurusan kemudahan penjagaan kesihatan UK kepada Seiko pada 13 Disember tahun 2017. Pada 6 Januari tahun 2018 pula, Carillon menyatakan bahawa mereka akan bertemu dengan pemiutang seperti Royal Bank of Scotland dan HSBC pada 10 Januari tahun 2018 untuk membentangkan pelan perniagaan yang dikemas kini dalam usaha mendapatkan pembiayaan berterusan. Namun, rundingan telah gagal dan Carillon telah dibubarkan dengan liability hampir 7 bilion pound dan hanya 29 juta dalam bentuk tunai serta defisit pencen 590 juta pound pada 15 Januari tahun 2018. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai whistleblower. Dalam skandal Carillon, Emma Mercer merupakan individu yang melakukan whistleblowing. Emma telah menimbulkan kebimbangan mengenai isu yang ditemui dalam penyata kewangan kepada ketua eksekutif dan pengarah kewangan syarikat. Namun tiada tindakan pembetulan yang dilakukan. Isu yang dikenal pasti oleh Emma ialah Carillon menggunakan bayaran balik yang dijangka diterima daripada subkontraktor untuk mengurangkan jumlah hutang kepada firma lain dalam akaun tahunannya. Itu saja daripada saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan daripada skandal Carillon PLC. Yang pertama ialah profit warning. Carillon PLC mengumumkan profit warning yang pertama dari 3 pada 10 Julai 2017. Yang pertama ialah penurunan nilai untuk 4 buah kontrak sebanyak 845 juta pound. Yang kedua ialah peletakan jawatan CEO iaitu Richard Howson dan nilai saham menjenam sebanyak 39%. Dan pada 15 Januari 2018, syarikat dipaksa untuk melakukan pembubaran wajib dengan hutang sebanyak 1.5 bilion pound dan hanya 29 juta tunai di bank. Yang kedua ialah terancam. Seramai 43,000 pekerja di mana pekerjaan mereka dalam keadaan terancam, 28,000 pemegang pencen akan dikurangkan pembayaran pencen dan beribu pembekal, subkontraktor dan juga pengutang yang akan mengalami kemungkinan invoice mereka tidak dibayar. Dan berikut merupakan lampiran daripada Reuters mengenai peletakan jawatan CEO Richard Howson. Seterusnya ialah hukuman yang dikenakan. Lampiran yang pertama ialah daripada Reuters mengenai 3 pegawai eksekutif Carillon PLC yang didenda kerana mengeluarkan penyata kewangan yang mengelirukan secara melulu. Yang pertama ialah Richard Howson, iaitu CEO Carillon, yang dikenakan denda sebanyak 397,800 pound dan 2 bekas pengarah kewangan iaitu Richard Adam dan juga Zafar Khan, masing-masing didenda sebanyak 318,000 pound dan juga 154,400 pound. Lampiran yang kedua ialah mengenai auditor Carillon PLC iaitu KPMG yang didenda sebanyak 14.4 juta pound selepas mengaku memberikan maklumat palsu dan mengelirukan pengawas selianya semasa pemeriksaan mengejut terhadap 2 kes berbeza iaitu Carillon dan juga Regenesis.